ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bertemu kita dalam siri daurah membaca kitab 10 Qawaid fi Tazkiyat an-Nafs, 10 prinsip penyucian jiwa, karangan ulama di Madinah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahumullah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kuliah sebelum ini kita sempat membahaskan 7 prinsip daripada 10 prinsip penyucian jiwa yang dibahaskan dalam kitab ini. 7 prinsip kita dah bahaskan dalam kuliah-kuliah yang lepas. Prinsip yang pertama, tauhid merupakan asas penyucian jiwa. Prinsip kedua, doa, kunci penyucian jiwa. Prinsip yang ketiga, Al-Quran Al-Karim merupakan sumber penyucian jiwa. Prinsip keempat, mengambil contoh tauladan daripada Nabi SAW. Prinsip yang kelima, penyucian jiwa dengan takhliyah dan tahliyah. Prinsip yang keenam, menutup segala laluan yang boleh mengeluarkan diri daripada penyucian jiwa, menutup segala laluan yang boleh menyebabkan jiwa kita dicemari dan dikotori. Prinsip yang ketujuh, mengingati kematian dan mengingati pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip yang ketujuh ini yang kita telah bahaskan dalam kuliah semalam atau dalam pertemuan kita pada malam semalam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kita akan membahaskan, kita akan bahaskan prinsip yang ke-8, prinsip yang ke-8 daripada 10 prinsip penyucian jiwa yang diketengahkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya ini. Dan untuk mereka yang mengikuti daurah ini dengan membaca kitab yang kita kitab terjemahan 10 prinsip penyucian jiwa ni, boleh lihat di muka surat 93, muka surat 93 di bawah tajuk Takhayyarul Julasa wa Intiqa Ar-Rufaqa, memilih teman duduk dan sahabat karib. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang dapat kita lihat dalam tajuk yang kita baca tadi, prinsip yang ke-8 dalam penyucian jiwa ialah dengan kita memilih teman duduk dan sahabat karib kita. Pentingnya kita menyaring, pentingnya kita memilih sahabat yang baik sebagai teman rapat kita, sebagai sahabat karib kita dalam usaha kita untuk menyucikan jiwa kita. Baik, saya kira seperti mana dalam kebiasaan penulis Syekh Abdul Razak dalam bab-bab sebelum ini, dia memulakan perbahasan prinsip yang ke-8 tentang penyucian jiwa ini dengan membawakan ayat Al-Quran daripada surah Al-Kahf ayat 28. Allah berfirman, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Dan jadikanlah dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Itu terjemahan yang digunakanlah, ya. Tetapi mungkin saya boleh olah sedikit terjemahan itu, sedaya upaya nak menggunakan istilah-istilah yang Allah gunakan dalam ayat yang kita baca tadi, di mana Allah kata wasbir nafsaka, ya. Allah menggunakan perkataan sabar. Jadi boleh saya masukkan perkataan sabar dalam terjemahan ini. Jadi saya kata dan bersabarlah, ya. Dan bersabarlah ketika bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Dan bersabarlah dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Saya ingat itu terjemahan yang lebih bagus, ya. Kerana kita sedaya upaya kalau boleh kita nak kekalkan bahasa atau istilah-istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Ya, jadi digunakan perkataan sabar, maka kalau boleh saya kira, ya, eloklah digunakan perkataan sabar itu juga dalam terjemahan buat ayat ni, dalam terjemahan ayat ni, ya. Kerana saya kira sebab ada maksud dia yang mungkin nanti kita boleh sentuh. Baik, jadi saya ulang balik terjemahan ayat 28 surah Al-Hashr, surah Al-Kahf ini. Dan bersabarlah dengan orang-orang yang beribadah, ya. Dan bersabarlah dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia. Dan janganlah engkau mematuhi orang-orang yang kami ketahui. Dan janganlah engkau mematuhi orang-orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran, serta dia menurut hawa nafsunya dan tingkah lakunya pula melampaui kebenaran. Ya, surah Al-Kahfi ayat 28. Dalam ayat ini, atau sebelum itu kita kata ayat ini, penulis dia menjadikannya sebagai asas dalam kita memilih teman duduk dan sahabat karib, demi kita menyucikan jiwa kita. Jadi Allah kata dalam ayat ini, dan bersabarlah dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Maksud ayat ini ialah suruhan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita berdamping dengan orang-orang yang khusyuk beribadah kepada Allah, sentiasa melazimi ibadah kepada Allah waktu pagi dan petang. Dan Allah menggunakan perkataan sabar. Ini yang kita sebutkan di awal tadi. Dan bersabarlah dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Kenapa digunakan perkataan sabar? Di sini saya kira signifikannya. Di sini maksud tersiratnya. Kenapa? Kerana ia tidak menafikan bahawa perkara ini perlu kepada kesabaran. Maknanya, nak memilih sahabat yang baik,
dan berdamping dengannya perlu kepada kesabaran. Seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama bahawa sabar itu dapat dibahagikan kepada 3 kategori. Jenis yang pertama, kategori yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam menjalankan perintah Allah perlu kepada kesabaran. Yani bila kita nak kena paksa diri kita, bila kita nak kena nak tunduk jiwa kita, hati kita, nafsu kita, ini semua tidak dinafikan bahawa dia perlu kepada kesabaran, dengan erti kata ketahanan jiwa. Kategori yang kedua, kategori sabar yang kedua ialah sabar dalam menjauhi larangan Allah. Perlu kepada ketahanan jiwa juga untuk menjauhi arak, zina, riba, menjauhi kata-kata dusta, menjauhi mengumpat, menahan lisan daripada mengumpat, mencela, mencaci. Perlu kepada kesabaran. Betul atau tidak? Ya. Sebab kalau kita perhati, nafsu sentiasa mendorong kepada apa yang tak baik. Nafsu sedaya upaya nak menarik kita supaya kita melepaskan diri daripada suruhan dan tegahan syariat. Justru kita perlu kepada mujahadah, kita perlu kepada kesungguhan, ketahanan, istiqamah, yang diistilahkan di sini dengan perkataan sabar, ya. Dan kategori sabar yang ketiga ialah sabar berdepan dengan takdir Allah yang apa orang kata, yang menduka citakan kita, ya. Maknanya sabar dengan musibah, ya, segala macam musibah. Sabar dengan kehilangan nyawa, kehilangan harta dan seumpamanya. Perlu kepada kesabaran. Ya, baik. Jadi ini dia saya kira, ya, kenapa Allah menggunakan perkataan sabar dalam ayat ni? Kerana memilih teman yang baik, sahabat yang bagus, sahabat yang saleh, ini adalah di antara perintah syariat, ya, seperti mana yang kita akan bahaskan nanti, kita akan perincikan nanti, di mana syariat memerintahkan supaya kita memilih sahabat yang baik. Dan kerana dia adalah satu perintah syariat, maka melaksanakan perintah syariat itu perlu kepada kesabaran, seperti mana yang telah kita jelaskan dalam 3 kategori sabar tadi. Jadi Allah memerintahkan supaya kita sentiasa berdamping dengan mereka yang beribadah kepada Allah. Ini sentiasa berdamping dengan orang-orang yang saleh, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Mereka yang beribadah pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Apa maksudnya di situ? Yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata, yakni mereka yang ikhlas dalam amal ibadah mereka. Ini nak kata bahawa orang yang beribadah, secara dasarnya boleh kita bahagikanlah kepada 2 jenis orang yang beribadah. Ada yang ikhlas dan ada yang tidak ikhlas. Maka adakah kedua-duanya sama? Asalkan dia ibadah maka itu bagus? Kita kata tidak. Tak mungkin sama. Jadi mereka yang dipuji ialah mereka yang beribadah secara ikhlas. Adapun mereka yang beribadah kerana riya dan seumpama, yang mengharapkan habuan kelebihan dunia, ganjaran dunia, maka ini, ya, ini adalah suatu perbuatan yang tercela. Jadi perintah supaya kita berdamping dengan orang-orang yang beribadah, orang-orang saleh yang beribadah secara ikhlas. Kemudian Allah menegah kita daripada berpaling daripada mereka. Dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka. Pandangan, disebutkan pandangan di sini secara khasnya.
Kenapa? Kerana maklum bahawa dalam peranan pandangan mata kita, ya, dalam persahabatan atau dalam interaksi kita dengan sesama manusia, saya kira kita sedia maklum bahawa pandangan mata ni penting. Ya, bila kita berinteraksi kan, antara yang biasa kita dengar mungkin, ya, mata kita, ya, kena ada interaksi mata. Mana boleh berjumpa dengan orang, lihat orang itu, pandang kat dia. Ya, bila bercakap dengan dia, pandang dengan orang yang kita bercakap dengan dia. Jangan mata kita, ya, melilau, ya, bercakap dengan dia, kita bercakap sambil bercakap tapi kita pandang tempat lain dan sebagainya. Ini bukan satu yang bagus, ya. Saya kira kita sedia maklum. Jadi memilih antara kelebihan, ya, memilih sahabat yang baik, atau antara jenis sahabat yang baik ialah orang yang bila kita bertemu dengan dia, kita akan rasa gembira. Orang yang apabila kita, ya, berdepan dengan dia, ya, bertegur sapa dengan dia, apabila kita melihat dia, kita akan merasa tenang. Bila kita tengok dia, kita rasa tenang. Ini antara kelebihan, ya, atau faedah memilih teman yang baik. Ya, bila jumpa dengan dia, kita rasa seronok, kita rasa gembira. Dan ini satu yang bagus, ya. Berbanding kalau kita, ya, hati kita rasa tak senang, hati kita rasa bosan, benci dan sebagainya. Ini orang kata apa? Hubungan yang tidak sihat, ya. Baik, dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka, yakni, ya, maksudnya apa? Yani jangan rasa bosan. Jangan pula rasa bosan berdamping dengan orang-orang yang soleh. Kenapa agaknya? Kerana kalau kita ada sikap macam tu, kalau kita ada perasaan macam tu, sebenarnya yang tercela di sini siapa? Yang dikritik di sini siapa? Kita atau sahabat kita yang soleh tadi? Bosanlah dengan dini. Mungkin kita terdetik dalam hati kita bila kita ada kawan yang soleh, ya, contoh, kita ada kawan yang soleh. Tetapi bagaimana kalau sekiranya sampai satu masa tak semena-mena terdetik dalam hati kita rasa bosan. Rasa bosan dengan sahabat kita yang soleh tadi. Kenapa? Iyalah kerana dia kalau dia bercakap, dia cakap dengan kataan yang baik, ya. Dia berhati-hati dalam memilih perkataan, dalam memilih tajuk-tajuk perbualan. Dia tak suka mengumpat, dia tak suka mencela, dia tak suka cerita pasal aib orang. Tiba-tiba dalam hati kita rasa bosanlah. Maklumlah dalam hati ni ada nafsu. Dan nafsu kalau boleh, ya, ialah dia nak, orang kata apa? Ini kalau bahasa orang muda-muda, dia kata kalau dari semasa ke semasa mungkin dia nak membawang. Dia nak bergosip. Dan perasan tak kadang-kadang bila bergosip ni, mungkin ada yang rasa seronok. Oh, apa dia cakap, apa si fulan buat, apa si fulan kata, apa dia punya skandal dia, apa sejarah lampau dia dan sebagainya. Oh, rasa seronok boleh bercakap berjam-jam pasal si fulan. Jadi tiba-tiba kita rasa bosan dengan sahabat kita yang soleh ini kerana dia tidak ada kecenderungan yang macam tu. Kita rasa bosan. Di sini sebenarnya siapa yang bosan di sini? Siapa yang tercela di sini? Adakah sahabat kita yang soleh itu atau kita sendiri yang sebenarnya tak betul? Saya kira kita semua setuju, sebenarnya yang lebih layak dikritik ialah kita. Kita kerana kita rasa bosan dengan sahabat kita yang soleh, sahabat kita yang menjaga tutur kata kita, yang menjaga perbualan dia dan sebagainya. Kita pula rasa bosan. Barangkali kalau dalam masyarakat menganggap bahawa orang yang macam ni bosan.
Ialah dia tak suka membawang, dia tak suka mengumpat, dia tak suka cerita pasal orang. Orang macam ni dilihat bosan, tak seronok bercakap dengan dia. Tetapi realitinya, siapa yang lebih layak untuk mendapat celaan? Sahabat yang tak suka mengumpat tadi, yang dilihat bosan tadi, atau kita, ya, atau kita yang ada kecenderungan yang tidak baik macam tu? Kita yang lebih layak untuk dikritik, ya, kerana merasa bosan dengan orang-orang yang tak nak terjebak dalam hal-hal yang ditegah oleh agama itu. Jadi Allah mengingatkan kita tentang hal ini. Jadi Allah kata, dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka. Jangan sekali-kali rasa bosan berdamping dengan orang-orang yang salih. Bahkan kita kena terus istiqamah, kita kena terus melazimi orang-orang yang macam ni. Tidak dinafikan, dia perlu kepada kesabaran seperti mana yang kita telah sebutkan tadi. Kerana inilah orang-orang yang layak untuk kita berdamping dengan mereka, sekalipun nafsu kita tidak tertarik kepadanya. Kerana nafsu, seperti mana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya hawa nafsu ni mendorong kepada, mengajak kepada kejahatan. Dan jangan kita terpedaya, terikut dengan ajakan nafsu itu. Jadi Allah kata, dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia. Maklumlah, orang yang salih, dia akan menghabiskan masa dia, dia akan meluang masa dia dalam perkara-perkara yang baik, dalam perkara-perkara yang bermanfaat, berbicara dengan perkara-perkara yang baik, berbicara tentang ilmu, bicara dia lebih kepada nasihat, ingat mengingatkan, tegur menegur dan seumpamanya, ya. Jadi Allah memerintahkan kita, mengingatkan kita supaya kita jangan rasa bosan dengan hal-hal macam ni. Jangan kita rasa bosan dengan orang yang baik macam ni, ya. Semata-mata kerana kita inginkan kesenangan dunia. Ya, kita kalau boleh nak berdamping dengan nafsu, mengajak supaya kita berdamping dengan orang-orang dunia. Apa arti orang dunia? Orang-orang dunia maknanya orang yang kalau kita berjumpa dengan dia, daripada mula sampai habis cerita pasal dunia saja. Segala macam lah, ya. Cerita pasal material, apa benda yang nak beli, apa benda yang nak dikejarnya, ya. Cerita pasal macam-macam lah. Kadang-kadang kalau anak muda ni cerita pasal bola, subhanallah, bola boleh jadi satu topik hangat. Kadang-kadang saya pun tak boleh faham juga macam mana boleh sampai jadi sedemikian rupa. Cerita pasal bola, subhanallah. Cerita pasal pasukan ni, pasukan tu, ya, pasukan merah, pasukan putih. Oh, si fulan ini dia pandai bawa bola, dia pandai tendang bola daripada sini ke sini. Apa ada kelebihan di situ? Saya pun kalau bahasa orang muda dia kata, saya tak boleh nak brain. Tapi itulah sebahagian dalam masyarakat. Ini topik-topik hangat perbualan mereka, ya. Hal-hal dunia, hal-hal nak cerita tentang nak pergi melancong, nak pergi ke sana, nak pergi ke situ, nak naik bukit ini, nak turun bukit itu, nak masuk laut sini, nak masuk laut sana, nak pergi pulau ni, nak pergi pulau sana, ya. Oh, sekarang ada trend naik basikal, naik motor kuasa besar. Ini semua hal-hal dunia. Jadi Allah mengingatkan kita supaya jangan kita berpaling daripada orang-orang yang salih. Kerana apa? Kerana kita inginkan orang-orang talih. Salih lawan dia talih. Talih, ta alif lam ha. Talih yakni antaranya ialah orang-orang dunia. Orang yang siang malamnya untuk dunia. Fokusnya, minatnya, perhatiannya, segala masa tenaganya untuk dunia. Ini tak bagus, ya. Kemudian Allah kata, dan janganlah engkau mematuhi orang-orang yang kami ketahui hatinya lalai. Jangan patuh, jangan ikut, jangan tertarik, jangan minat dengan orang-orang yang kami tahu hatinya lalai. Ini jenis orang-orang yang talih yang kita sebut tadi. Orang-orang ahli dunia.
Jangan hati kita tertarik dengan mereka. Sekalipun manusia, rata-rata manusia, itulah ya minat mereka tertumpu kepada orang-orang dunia, ya. Dan janganlah engkau mematuhi orang-orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami, serta dia menurut hawa nafsunya, dan tingkah lakunya pula melampaui kebenaran. Ini ciri-ciri orang-orang talih. Ini ciri-ciri sahabat-sahabat yang talih. Apa talih? Lawan bagi salih. Orang-orang salih, orang-orang yang baik-baik. Orang-orang yang segala batas tingkah lakunya, kata-katanya mengikut ya batasan syarak. Adapun orang talih, mereka yang melampaui batasan syarak, ya. Antaranya ialah mereka terdiri daripada kalangan ahli dunia, yang ini tidak mempedulikan hal-hal agama, tidak mempedulikan hal-hal akhirat, lalai daripada mengingati Allah. Dalam perbualan tak ada pun zikir mengingati Allah, seperti subhanallah, masya-Allah, alhamdulillah. Bila bertemu saja pun tak ada bagi salam pun. Bila bertemu saja, hi, good morning, good afternoon, entah apa benda. Ini interaksi macam ni, perbualan macam ni, persahabatan yang macam ni, ini semua tanda-tanda yang tidak baik, ya. Dan antara ciri sahabat yang talih ialah orang-orang yang mengikut hawa nafsu dan tingkah lakunya melampaui kebenaran. Orang-orang yang ikut hawa nafsu, yang suka mengumpat, suka mencaci cela, tak kiralah, ya, cerita pasal politik, cerita pasal orang yang mengejar jawatan dan kuasa. Kenapa? Kerana dia pun nak turut sama, ya. Dia rasa tak puas hati dan sebagainya. Kenapa? Kerana dia pun macam tu, ya. Ini semua, ya, ciri-ciri orang-orang yang talih. Kemudian kata As-Sa'di, dia di antara ulama tafsir, ketika mentafsirkan ayat ini, dia mentafsirkan ayat surah Al-Kahfi ayat 28 tadi, padanya terdapat perintah supaya memilih sahabat yang baik, bermujahadah melawan hawa nafsu untuk bersahabat dengan mereka, bergaul dan bercampur dengan mereka, meskipun mereka ialah golongan fakir miskin, kerana sesungguhnya bersahabat dengan mereka membawa faedah yang tidak terkira banyaknya. Ini ayat yang kita baca tadi merupakan perintah supaya kita memilih sahabat yang baik. Dan perkataan baik itu, seperti yang sering kita ingatkan, baik menurut timbangan syarak, bukan baik menurut pandangan masyarakat. Masyarakat kadang-kadang kenalan yang baik maknanya orang-orang yang berada, orang-orang yang kaya, orang-orang yang berharta dan sebagainya, ada kenderaan mewah dan sebagainya. Mereka anggap, oh ini kenalan yang baik. Sedangkan dari sudut penilaian syarak, orang yang baik maknanya orang-orang yang salih, ya. Seterusnya penulis dia membawakan sebuah hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinilai sebagai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana Nabi SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu mengikut agama teman rapatnya, ya. Maka lihatlah dalam kalangan kalian dengan siapakah kalian berteman. Seseorang itu mengikut agama teman rapatnya. Kalau ada siapa yang nak tulis. Ini hadis Nabi SAW. Seseorang itu mengikut agama teman rapatnya, maka lihatlah dengan siapa kalian berteman. Sampai sedemikian rupa kata Nabi SAW. Apa artinya seseorang itu mengikut agama teman rapatnya? Maknanya
keadaan agama kita, status agama kita, kedudukan agama kita seperti kawan kita. Kalau ada sesiapa nak kenal kita, dia boleh tengok dengan siapa kita berkawan. Macam mana kawan kita, macam itulah kita. Macam mana agama kawan kita, maknanya sama ada dia orang yang salih atau talih, maka begitulah kita. Subhanallah. Dan inilah realitinya, seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dan dalam peribahasa, Melayu, ya, mengatakan bahawa burung enggang sama enggang, ya, pipit sama pipit, ya. Ada yang kata suara macam slow. Oh, suara macam perlahan pula. Macam mana nak buat, Nampak macam dah okey dah. Saya pun tak pasti kenapa. Kena pegang macam ni ke? Boleh suara macam sama juga ke? Mungkin saya turunkan ke bawah sikit ke macam mana? Ya. Baik. Jadi Nabi SAW mengatakan seseorang itu mengikut agama teman rapatnya. Dan dalam peribahasa Melayu mengatakan burung enggang sama enggang, pipit sama pipit. Maknanya seseorang itu dia akan berkawan dengan orang yang macam dia. Ini realiti. Suatu biasa kita lihat, kalau anak-anak muda dia akan berkawan dengan anak-anak muda, ya. Betul atau tidak? Kalau orang tua dia akan berkawan dengan orang-orang tua. Betul atau tidak? Jarang kita tengok orang tua nak berkawan dengan anak muda. Mungkin berlaku tapi jarang. Tengok, kalau orang tu isap rokok, dia akan berkawan dengan siapa? Dia akan berkawan dengan orang yang suka baca Al-Quran. Ya, kalau jumpa dia tengah pegang Al-Quran, dia kat sebelah tengah isap rokok. Jarang, tak macam tu, ya. Antara apa yang lumrah, ya, kita akan dapati kalau orang tu isap rokok, dia akan automatik cari orang yang macam dia. Kalau orang yang suka mengumpat, dia akan cari orang yang suka mengumpat. Macam tu. Kalau orang yang suka naik basikal, dia akan kawan dengan orang yang sama hobi dengan dia. Ini reality. Ini reality. Dan ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW tadi. Jadi kalau kita rasa di sini saya kira apa yang kita perlu bermuhasabah, ya. Kalau kita nak kenal macam mana keadaan kita, tengok sahabat-sahabat kita. Kalau kita nak kenal macam mana keadaan kita, tengok sahabat-sahabat kita. Macam mana sahabat kita, baik atau buruk, macam itulah kita lebih kurang. Itu realiti, ya. Dan boleh kita bezakan, maknanya supaya jangan kita salah faham, kita bezakan antara sahabat dan kenalan. Sahabat atau kawan, teman rapat, kawan baik, ini satu kategori. Satu kategori lagi ialah kenalan. Kita kena bezakan antara dua. Kenalan maknanya orang yang kita kenal, dan tak semestinya sahabat, tak semestinya teman rapat kita. Dia kenalan, yang ni kita kenal dia, kita tahu dia dari mana, atau kita biasa nampak muka dia, dia kenal kita, kita kenal dia, dan seumpamanya lah, ya. Seperti, ya, penjual di kedai runcit dan seumpamanya. Kita kenal dia, dia kenal kita, atau kita kenal dia walaupun dia tak kenal kita, dan seumpamanya. Ini kenalan. Beza dengan sahabat, kawan, rakan karib dan seumpamanya. Jadi apa yang sedang kita bahaskan di sini ialah tentang dengan siapa kita bersahabat,
dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita nak jadikan sebagai teman rapat. Itu yang penting. Kalau nak kenal, kalau kenalan tak ada masalah. Kita nak kenal siapa pun kenal lah. Ya. Kenalan ramai tak ada masalah. Tetapi sahabat walaupun sedikit, tetapi pastikan baik, orang-orang yang baik-baik belaka. Kenalan seramai mana pun tak ada masalah. Tetapi sahabat walaupun sedikit, pastikan orang-orang yang baik-baik belaka. Ya, kerana ini yang diperintahkan oleh syariat. Syariat memerintahkan supaya kita menyaring, memilih orang-orang yang baik-baik. Adapun orang-orang yang tak baik, kita buat apa? Orang-orang yang tak baik, kita jauhkan diri kita daripadanya. Tak rugi kalau kita tak berkawan dengan orang-orang yang tak baik ni. Ya. Bahkan rugi. Baik. Seterusnya, penulis dia menukilkan kenyataan daripada Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah. Dia menjelaskan bahawa sabda Nabi SAW, seseorang itu mengikut agama teman rapatnya, maknanya janganlah berteman kecuali dengan orang yang engkau redai agama dan amanahnya. Kerana sesungguhnya apabila engkau berteman dengannya, dia akan memimpinmu kepada agama dan mazhabnya. Ya. Janganlah engkau membahayakan agamamu dan janganlah engkau membahayakan dirimu dengan berteman dengan orang yang tidak diredai agama dan mazhabnya. Ya. Baik. Alhamdulillah, ya. Suara dah jelas. Minta maaf, ya. Tak perasan. Nampak macam dah masukkan tali mikrofon tu, tapi rupanya tidak. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sini penjelasan daripada Abu Sulaiman Al-Khattabi, ya. Dia menjelaskan tentang apa artinya seseorang itu mengikut agama teman rapatnya. Jadi dia mengingatkan, Abu Sulaiman Al-Khattabi dia mengingatkan, janganlah engkau membahayakan agamamu. Perhatikan tuan-tuan. Dia menjelaskan, janganlah engkau membahayakan agamamu dan janganlah engkau membahayakan dirimu dengan berteman dengan orang yang tidak diredai agama dan mazhabnya. Tidak diredai agama dan mazhabnya. Yani agamanya, keadaan agamanya, sejauh mana dia berpegang kepada agama, tak bagus. Dia orang yang daripada kalangan ahli maksiat misalnya. Yani dia pegangan agamanya tak kuat. Pemahaman agamanya tak baik, tak kuat, atau pemahaman agamanya rosak. Mazhabnya maknanya cara faham agama dia. Cara difaham agama dia. Ya. Orang yang tidak diredai agamanya, boleh kita kata orang yang tidak diredai agama maknanya orang yang kedudukan agamanya tidak baik. Mazhabnya lebih kepada kefahaman agamanya. Yang pertama dari sudut amalan dia tak bagus. Mazhab pula maknanya dari sudut kefahaman. Satu amalan, satu kefahaman. Amalan tak bagus atau kefahaman tak bagus. Yang dua-dua ada bahayanya. Ya. Oleh sebab itulah Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ukurlah manusia dengan teman rapat mereka, kerana sesungguhnya seseorang itu tidak akan berteman melainkan dengan orang yang dia kagumi. Ukurlah manusia dengan teman rapat mereka. Maknanya kalau kita nak menilai seseorang, ya, kalau kita nak menilai seseorang, kita tengok siapa kawan dia. Ini hakikat. Ini realiti. Dan memang itu cara dia. Kalau kita nak menilai seseorang, ya, tengok dengan siapa dia berkawan. Tengok dengan siapa dia
berbual-bual. Tengok dengan siapa dia berjumpa. Tengok dengan siapa dia menghabiskan masa dengannya. Tapi kadang-kadang mungkin zaman sekarang ada lagi satu cara. Kalau kita nak kenal seseorang, tengok dia punya media sosial dia. Ini tuan-tuan kena ingat. Ini sekadar saya nak mencelah lah, ya. Antara cara yang digunakan pada hari ini untuk nak mengenali seseorang ialah melalui media sosial. Media sosial maknanya kita masuk profil dia, kita tengok komen-komen dia, kita tengok kawan-kawan, sekali lagi tengok kawan-kawan juga, tengok siapa kawan-kawan dia, dia berinteraksi dengan siapa, apa tajuk-tajuk perbualan dia, apa minat dia, apa kecenderungan dia. Subhanallah, kadang-kadang hari ni nak kata fitnah, satu cubaan di mana seseorang itu mendedahkan segala butiran tentang diri dia di media sosial. Kalau dulu mungkin kena hantar spy mata-mata, ya, untuk nak mengendap, nak mengintip seseorang, untuk nak mengetahui dengan lebih dekat tentang seorang. Tapi hari ini semua tu tak payah. Hari ini kalau nak kenal seseorang, boleh sahaja, ya, dengan melihat media sosial dia. Jadi nak kata bahawa kita dengan dalam interaksi kita dengan media sosial, kita kena berhemah lah, ya. Kadang-kadang kita menganggapnya bahawa bendanya tidak apa dan seumpamanya, dan barangkali itu semua akibat kejahilan kita, akibat sikap naif kita. Apa arti naif? Ini sikap lurus bendul kita. Kita rasa bahawa benda tu tidak ada apa-apa, ya, kita berlawak jenaka dan sebagainya, kita bergurau dan sebagainya. Tapi kadang-kadang perkataan yang kita gunakan, ya, dan seumpamanya, ini semua, ya, dia sebenarnya menyingkap hakikat sebenar diri kita. Ini kita membuka sendiri, ya, kedudukan kita. Kalau baik, alhamdulillah. Tapi nak kata bagaimana kalau tak baik? Jadi ternyata bahawa kita buka aib, kita membuka aib kita dengan perbuatan kita sendiri. Jadi itu memang satu yang merugikan lah, ya. Seterusnya sabda Nabi SAW, "Mathalul jalis as-salih was-su' kahamilil misk wa nafikhil kir." Perumpamaan teman yang salih dengan teman yang buruk bagaikan penjual minyak wangi dengan tukang besi. Boleh jadi penjual minyak wangi itu akan menghadiahkan kepadamu, atau kamu membeli daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau wanginya. Sedangkan tukang besi hanya akan membakar bajumu, atau kamu akan mendapatkan bau busuknya. Di sini Nabi SAW memberikan perumpamaan antara teman yang baik dengan teman yang buruk, teman yang salih dengan teman yang talih, dengan memberikan contoh perbandingan antara penjual minyak wangi dengan tukang besi. Teman yang baik Nabi umpamakan sebagai penjual minyak wangi. Nabi kata, ya, boleh jadi penjual minyak wangi itu menghadiahkan kepada kamu. Penjual minyak wangi itu hadiahkan kepada kita minyak wangi. Atau kalau tak dapat percuma, kamu boleh beli daripada dia. Beli daripada dia minyak wangi. Beli minyak wangi, rugi ke tak rugi? Tak rugi. Minyak wangi bagus. Ya, minyak wangi itu bau yang sedap. Atau paling tidak kamu dapat bau yang baik, harum daripada dia. Maknanya kadang-kadang kita, barangkali seorang itu masuk dalam kedai minyak wangi, dia tak beli apa-apa, orang tu tak bagi apa-apa. Tapi bila kita keluar dari kedai itu, tak semena-mena ada bau wangi melekat kat pakaian kita. Ini perumpamaan, ya, teman yang baik.
Sedangkan tukang besi, sama ada baju bila kau mendekati tukang besi, bila kau duduk dekat dengan dia, sama ada pakaian kau boleh terbakar atau kau dapat bau busuk. Maksud di sini apa tuan-tuan? Ya, hadis ini hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Apa maksudnya di sini? Maksud di sini bahawa teman, kawan, sahabat karib bukan semua sama. Kawan bukan semua sama. Bahkan kawan boleh dibahagikan kepada dua. Kawan yang salih dan kawan yang talih. Kawan yang baik atau kawan yang buruk. Dan manfaat, segala manfaat apabila kita berkawan dengan kawan yang baik. Dan rugi, segala rugi kalau kita berteman dengan teman yang buruk. Teman yang buruk tak ada keuntungan satu pun. Seperti mana dalam hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW tadi. Jadi ini satu perkara, dan boleh saya ingatkan juga kepada ibu bapa di luar sana, kalau ada daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang dah ada anak. Jadi kita sebagai bapa atau sebagai ibu, ambil maklumlah tentang perkara ini. Pastikan anak-anak kita berkawan dengan kawan-kawan yang baik. Adapun kawan-kawan yang buruk, jauhkan. Kalau ada jenis kawan-kawan yang suka guna perkataan-perkataan yang tak baik, ya, macam-macam lah. Kadang-kadang disumpah seranah tu dia keluar macam tu saja. Dia bagi percuma saja semua sumpah kata-kata yang tak baik itulah, ya. Maka kita pastikan anak kita menjauhi kawan-kawan yang macam tu, ya. Kadang-kadang ini sekarang nak cerita apa yang saya lalui inilah, ya. Kalau kita zaman sekolah kita dah lepas lama dah, ya. 10, 20 tahun, 30 tahun. Jadi saya ingat dulu ada perkataan-perkataan masa sekolah dulu lah, ada perkataan-perkataan yang tak baik itulah, ya, yang orang, yang budak-budak sebutlah, ya. Tapi nak kata kadang-kadang masa tu dah jarak masa tu dah lama. Jadi perkataan tu dah lama kita tak dengar. Tak semena-mena bila kita berjumpa dengan kawan sekolah kita dulu, tiba-tiba dia mengungkapkan perkataan buruk macam tu. Jadi saya bila dengar perkataan macam tu, kita terkejut. Ialah sebab perkataan tu dah lama, perkataan yang tak baik lah, ya. Perkataan yang, ya, buruk-buruk ni lah, ya, caci maki ni lah. Bila kita dengar perkataan macam tu, ya, tak semena-mena, ya, perkataan macam tu dia masih lagi ada pada kawan sekolah kita ni, ya. Ini di sini nak kata bahawa kawan ni ada dua. Ada kawan baik, kawan yang salih, dan ada kawan yang talih, kawan yang buruk. Dan kita kena saring, kita kena memilih, kita kena bijak. Jangan jadi naif. Nanti orang kata apa, kalau aku tak kawan dengan dia nanti orang kata aku sombong. Kalau aku tak nak kawan dengan dia nanti dikata aku ni jual mahal dan sebagainya. Tidak, ini semua saya kira boleh kita kata talbis iblis, tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan nak memerangkapkan kita. Sedangkan kita sebagai seorang Muslim, kita punya kayu ukur kita ialah agama, ya. Kita ada prinsip, kita ada asas-asas, dan kita bertindak dengan bijak. Demikian juga dengan anak-anak kita bertanggungjawab atas mereka. Jadi kita, ya, mengingatkan kepada anak kita tentang perkara-perkara seperti ini. Seterusnya, penulis dia menukilkan kata-kata daripada Al-Qadhi Iyad rahimahullah, di antara ulama salaf dahulu, yang mensyarahkan hadis yang diberikan oleh Nabi SAW tentang permisalan antara sahabat yang baik dengan sahabat yang buruk. Kata Al-Qadhi Iyad, padanya terdapat perintah agar menjauhi teman pergaulan yang buruk serta duduk bermajlis dengan orang-orang yang jahat, ahli bid'ah, dan orang yang suka mengumpat orang lain, kerana mereka semua itu akan meninggalkan kesan terhadap teman duduk mereka. Di samping hadis ini menjadi galakan supaya bermajlis dengan orang yang baik,
mempelajari ilmu dan adab, petunjuk yang baik, maknanya pedoman yang baik, serta akhlak yang terpuji. Ini bila kita berteman dengan orang-orang yang baik, sedar tak sedar, ini antara kelebihannya. Kita akan dapat manfaat, sama ada melalui kata-kata nasihat yang dia sampaikan, melalui ilmu yang dia berikan kalau dia orang yang berilmu, ya, atau paling tidak dengan sifat-sifat baik yang ada pada dia. Sifat-sifat yang baik seperti tenang, ceria, berfikiran positif, bukan selalu nak komplain. Ada jenis kawan yang suka nak komplain, dan ini bukan kawan yang baik. Ini antara tanda-tanda lah. Ciri-ciri kawan yang baik dengan ciri-ciri kawan yang buruk banyak. Kalau nak disenaraikan mungkin menjela-jela, tapi kita boleh sebutkan sebahagiannya lah. Jadi nak kata antara ciri teman yang tidak baik ialah orang yang suka mengeluh, orang yang suka komplain, suka mengkritik apa juga. Ya, seperti mana perumpamaan yang sering diberikan, cawan yang ada setengah air, cawan yang ada setengah air, maknanya dia setengah penuh, boleh dilihat daripada dua sudut. Sama ada dilihat setengah penuh atau setengah kosong. Cawan tu setengah penuh atau cawan tu setengah kosong, kedua-dua ada maksud dia. Siapa yang kata cawan itu setengah penuh, dia melihat daripada sudut positif, berbanding dengan orang yang melihat cawan yang setengah kosong, dia melihat daripada sudut yang negatif. Jadi kita kena tengok dengan siapa kita berkawan. Antara contoh, kalau kita bertemu, ya, kita bagi salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Biasa antara soalan-soalan lazim yang akan dilontarkan ialah apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Kemudian lihat apa jawapan yang diberikan. Jawapan yang sebaiknya, jawapan yang sepatutnya, bila ada yang bertanya apa khabar, terus tanpa kecuali jawapannya alhamdulillah. Jadi kita kena biasakan, dan kita kena ajar pada orang-orang di bawah kita, ya. Bila tanya apa khabar, terus jawapannya alhamdulillah, tak ada kecuali. Tak ada apa orang kata, kita kata kelonggaran lah. Sebab dia menampakkan diri kita dengan apa jawapan yang kita berikan. Jadi kalau kita jawab alhamdulillah, itu antara ciri yang baik, ciri yang positif. Jadi kalau ada yang bila kita tanya dia apa khabar, dia dah mula mengeluh. Apa khabar? Aku sekian apalah. Ya, ada banyak masalah lah. Sekarang sibuk lah, apa macam. Ini tanda yang tidak berapa baik. Kenapa? Kerana ini sekadar kita kata tanda lah, tanda. Ini nanti ada pula yang nak bantah, mana boleh cakap macam tu dan sebagainya. Kita terserah, ini sekadar perbincangan dan sekadar nak bahaskan tentang perkara ni, ya. Tapi bagi saya ini antara tanda-tanda lah, ya. Baik. Di sini ada soalan kuis daripada admin. Seperti semalam lah, ya, semalam pun ada soalan kuis yang diberikan. Jadi malam ni pun ada soalan kuis. Jadi ya, tuan-tuan dan puan-puan bersiap sedia, ya, untuk soalan kuis. Dalam hadis, apakah perumpamaan yang Nabi SAW berikan tentang sahabat yang baik dan sahabat yang buruk? Ya, apa perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW? Kemudian, ya,
pemenang akan dihubungi oleh pihak admin ISDC. Ya. Jadi siapa ada jawapan boleh cepat-cepat berikan jawapan kepada soalan kuis tadi, dan siapa yang cepat dia menanglah, ya. Siapa yang cepat bagi jawapan dia akan dipilih sebagai pemenang, dan saya kira keputusan adalah muktamad, ya, tapi pihak admin lah yang akan pilih, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di akhir perbahasan prinsip yang ke-8 ini, ya, Syekh Abdul Razak hafizahullah, dia berkata, oleh itu seorang hamba wajib memilih teman karib yang boleh membantunya melakukan kebaikan, kerana sesungguhnya mereka lah sebab utama yang akan menjadikan jiwanya suci dan soleh. Ya, sebab mereka lah sebab utama yang akan menjadikan jiwa kita suci dan soleh. Dalam pada itu, dia perlulah sentiasa berwaspada daripada teman-teman yang jahat serta rakan-rakan yang menyeleweng, rakan-rakan yang tidak baiklah, ya. Teman-teman yang jahat serta rakan-rakan yang tidak baik, kerana sesungguhnya mereka itu lebih berbahaya baginya berbanding kudis buta. Ini perumpamaan atau metafor yang digunakan oleh penulis. Lihat tuan-tuan, ya, dalam pada itu dia perlulah sentiasa berwaspada daripada teman-teman yang jahat serta rakan-rakan yang menyeleweng, rakan-rakan yang tidak baik. Menyeleweng maknanya menyeleweng daripada jalan yang lurus. Menyeleweng maknanya dia sama ada dalam hal-hal dunia atau dalam hal-hal agama. Ya. Tak dinafikan menyeleweng, rakan-rakan yang menyeleweng dalam bab agama lagi bahaya. Ya. Kalau dia menyeleweng dalam bab dunia, menyeleweng dalam bab dunia apa? Maknanya dia terjebak dalam hal-hal maksiat dan seumpamanya. Ya. Menyeleweng yakni suka mengumpat, suka berbohong, suka cakap besar, suka riak dan seumpamanya. Tapi kalau menyeleweng dalam agama, ini bahaya. Ini lagi bahaya. Dua-dua bahaya, tapi ini lagi bahaya. Ya, kalau kita berdamping dengan kawan-kawan yang menyeleweng dalam bab agama. Kenapa? Kerana silat hari bulan mereka boleh mempengaruhi kita. Bahkan mereka akan mempengaruhi kita kalau kita tak berhati-hati, kalau kita terus berdamping dengan orang-orang yang macam ni, memang akan terpengaruh. Jangan sekali-kali kita mendabik dada. Jangan sekali-kali kita rasa diri kita selamat, mengandaikan bahawa aku takkan terpengaruh punya. Ini kadang-kadang selalu kita dengar. Ya, selalu kita dengar bila kita bahaskan tentang perlu kita pilih antara kawan baik dengan kawan buruk. Mungkin ada kita selalu dengar, alah, kita ni dah dewasa, kita ni dah besar, takkanlah aku nak terikut dengan perangai buruk dia, itu dan sebagainya. Ini mungkin jawapan-jawapan yang alasan-alasan yang mungkin kita biasa dengar. Sedangkan alasan-alasan ini semua batil, tertolak, kerana tidak berasaskan kepada panduan syarak. Bahkan syariat menafikan alasan-alasan yang macam ni. Syariat menyuruh supaya kita memilih antara teman yang baik dengan teman yang buruk. Ya, kita pilih teman yang baik dan menjauhi teman yang buruk. Kenapa diperintahkan sedemikian kalau bukan kerana teman yang buruk boleh mempengaruhi kita? Sehebat mana pun kita rasa kita ni, yakinlah bahawa kalau kita tak hati-hati, kita akan terpedaya, kita akan terikut-ikut, terbawa-bawa. Tak semena-mena perkataan yang dia guna, kita akan gunakan. Kalau kawan kita ni suka mengumpat, kita pun jadi suka mengumpat. Kalau kawan kita ni suka cerita pasal hal-hal dunia, akhirnya kita pun akan terjerumus sama. Kalau kawan kita ni suka cerita pasal hal-hal maksiat, kita pun akan jadi sama. Baik, boleh. Kemudian di akhir
perenggan yang kita baca tadi, kata penulis, kerana sesungguhnya mereka itu lebih berbahaya berbanding kudis buta. Di sini soalan, tak tahulah kalau boleh ada soalan kuis yang kedua. Kenapa penulis Syekh Abdul Razak hafizahullah, dia kata teman yang buruk lebih berbahaya daripada kudis buta. Kudis lah orang kata, kudis, gatal-gatal, kat tangan kita dan sebagainya, kat badan kita. Teman yang buruk lebih bahaya daripada kudis buta. Teman yang buruk lebih bahaya daripada penyakit kulit. Kenapa demikian? Kenapa teman yang buruk lebih bahaya daripada kudis? Kenapa penulis mengatakan sedemikian? Saya kira kalau dalam untuk satu kuliah tu satu soalan kuis je lah. Jawapannya, tuan-tuan dan puan-puan, kerana teman yang buruk boleh merosakkan agama kita. Adapun kudis dia tidak akan sampai mempengaruhi agama kita. Berbanding teman yang buruk, seorang atau dua orang atau ramai, apatah lagi ramai, mereka boleh mempengaruhi agama kita, merosakkan agama kita, dan silap hari bulan kita tergolong dalam kalangan ahli maksiat atau ahli bid'ah, ahli syirik, ahli kufur, gara-gara terikut-ikut dengan teman buruk kita. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira sampai di situ sahaja. Sebelum kita mengakhiri kuliah, di sini ada beberapa soalan. Ada soalan daripada saudara Rusli Hairuman. Dia kata, bolehkah kita menjadi introvert sebab tidak mahu bersosial? Introvert maknanya orang yang bersifat suka memendam rasa dan menumpukan perhatian pada dirinya sendiri. Kalau kita kembali kepada Nas, kita kembali kepada saranan Nabi SAW, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahim khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahim. Kata Nabi SAW, orang yang suka bergaul dengan manusia, bergaul dengan masyarakat dan bersabar atas gangguan mereka, lebih baik berbanding dengan orang yang tidak bergaul dengan masyarakat dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Jadi kita dalam Islam diperintahkan supaya bersosial. Bersosial maknanya berinteraksi lah dengan orang-orang di sekeliling. Dan saya kira soalan saudara Rosli Hairuman ni tak ada kaitan dengan soal memilih kawan dan sebagainya. Tak, soalan dia lebih kepada mana yang lebih baik, kita bersosial atau tidak. Bersosial maknanya berinteraksi dengan orang di luar, atau kita, orang kata apa, kita jadi kera sumbang, mana yang lebih baik, atau kita menyendiri, menjauhkan diri daripada masyarakat,
kerana menganggap masyarakat ni teruk, masyarakat ni tak cocok dengan peribadi kita dan seumpamanya. Mana yang lebih baik? Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca tadi, ya, menganjurkan supaya kita bergaul, ya. Mengapa agaknya syariat memerintahkan supaya kita umat Islam berinteraksi dengan masyarakat, bergaul dengan masyarakat? Jawapannya tidak lain dan tidak bukan kerana dengan kita berinteraksi dengan masyarakat, kita akan dapat menjalin ukhuwah. Kita akan dapat menjalin ukhuwah Islamiyah. Kita akan dapat mengeratkan perhubungan kemasyarakatan. Kita akan dapat mengeratkan hubungan kejiranan. Mengeratkan hubungan persaudaraan antara Islam, antara sesama saudara Islam. Kerana jangan lupa bahawa Islam, ya, seorang Muslim, dia bersaudara dengan orang Muslim yang lain, bersaudara. Bayangkan ada adik-beradik tetapi tak bertegur siapa. Bagus atau tidak? Walaupun dia ada alasan-alasan mereka yang tersendiri. Tapi bagus atau tidak dua adik-beradik yang tidak bertegur siapa? Kita semua setuju insya-Allah mengatakan bahawa itu tidak baik. Maka demikianlah dalam hubungan kemasyarakatan. Kita disuruh supaya berhubung, berinteraksi. Paling kurang bertemu bagi salam, ya, berpisah bagi salam, tanya khabar, ambil maklum tentang keadaan jiran kita, sihat tak sihat, senang susah. Kerana dengan perhubungan ini banyak faedah-faedah yang akan dapat diraih. Antaranya kita akan mendapat kekuatan, seperti mana dalam kata misalan, bersatu kita bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Dengan umat Islam saling bersatu, ya, kita akan jadi kuat di hadapan mata musuh. Dan jangan lupa, musuh sentiasa mencari ruang dan peluang untuk nak melemahkan kita. Dan antara sebab yang paling jelas yang akan melemahkan umat Islam ialah apabila mereka, ya, apabila hubungan antara mereka menjadi renggang, berbeza, bergaduh, berkelahi, bercakaran, tidak bertegur sapa dan sebagainya, ya. Adapun soal introvert, saya ingat tak ada kena mengena antara introvert dengan bersosial atau tidak. Ya, introvert saya tengok, ya, orang yang suka memendam rasa. Soal memendam rasa atau meluahkan perasaan itu saya kira perkara lain. Ya, jangan dicampur adukkan dengan soal kita bersosial, berinteraksi dengan orang di luar. Ya, interaksi dengan orang luar kita dah sebut tadi. Adapun memendam rasa, saya kira boleh kita perincikan di sini. Memendam rasa memang bagus. Dengan erti kata, jangan kita nak meluahkan perasaan kita dengan sewenang-wenangnya. Dengan kata lain, sebaiknya kita hanya meluahkan perasaan kita dengan sahabat, teman rapat kita. Jangan sekali-kali kita meluahkan perasaan di media sosial. Jangan sekali-kali kita meluahkan perasaan kita secara terpuga dengan sesiapa sahaja. Kerana barangkali dia akan membuka kelemahan kita, dia akan membuka aib kita dan seumpamanya, ya. Jadi itu jawapan ringkaslah, ya. Baik, kemudian ada soalan daripada Dai Azwan Ar-Riyawi. Dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalau nak mendidik kawan yang bersikap buruk, bagaimana caranya yang berhikmah? Mohon pencerahannya, Ustaz. Mendidik kawan yang bersikap buruk, bagaimana? Kalau dia dah bersikap buruk, sepatutnya jangan dijadikan kawan. Kalau ada sikap buruk, maknanya kita kena jaga sedikit batasan lah. Kerana dalam perbahasan kita tadi, kita disuruh supaya berkawan dengan orang-orang yang baik-baik. Jadi kalau kita ada kawan yang tak berapa baik, hendaklah kita, ya, jauhkan diri kita daripada mereka dengan kadar yang sepatutnya.
Ya, sebab dia kawan yang buruk. Tetapi tidak menafikan bahawa kita tak perlu nasihat. Bahkan kita nasihat, kita tegur dari semasa ke semasa. Dan saya kira bahawa memang kita disuruh supaya, syariat menyuruh supaya kita nasihat menasihati. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Ya, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Dalam hadis yang lain Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Jika tidak tak mampu, maka dengan lidahnya, dengan lisannya, dengan menegur dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tak mampu, maka paling tidak dengan mengingkar dalam hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Jadi kita tegur. Memang kita disuruh supaya tegur, ya. Dan saya kira bahawa kalau kita tak mampu nak tegur, dan kalau kenalan kita tu terus menerus dengan sikap buruk tersebut, maka kita kena jauhkan diri. Maksudnya jangan kita berteman dengan orang yang macam tu. Jangan kita berkawan dengan orang yang macam tu selagi ada sifat macam tu. Dan memang tak dinafikan bahawa manusia bukan mudah untuk nak berubah. Kalau manusia tu dah ada satu sifat, memang bukan senang untuk nak diubah. Sebab tu datangnya perintah dalam syarak supaya kita menyaring, ya, kenalan antara kenalan kita. Saring antara kawan yang baik dengan kawan yang buruk. Apa yang dapat saya katakan di sini ialah tegur dengan cara yang baik. Kesudahan dia, kalau diterima, alhamdulillah. Kalau dia tak terima, itu lumrah manusia kalau tak terima nasihat. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, walakinna aktsaran nas lil haqqi karihun. Tetapi kebanyakan manusia benci kepada kebenaran. Ya. Benci kepada orang yang menegur, ya, orang yang memberi nasihat. Macam-macamlah jawapan. Engkau apa sibuk? Engkau apa peduli? Kau jangan jaga tepi kain dan sebagainya. Ini jawapan-jawapan yang lumrah, ya, secara terus, secara langsung atau tak langsung, ya. Ini jawapan yang lumrah, tetapi tidak bermaksud bahawa kita berhenti terus daripada menasihat. Nasihat, ya, dari semasa ke semasa, ya. Ada soalan daripada saudara Muhammad Az. Dia kata, adakah Nabi SAW tidak menganjurkan seorang itu menjadi tukang besi kerana orang tidak akan bersahabat dengan dia? Bukan macam tu. Ini contoh perbandingan, ya. Bahkan dalam Islam perlu ada tukang-tukang besi. Kalau nak dikatakan bahawa menjadi tukang besi fardu kifayah, tak salah. Kerana dari mana umat Islam nak mendapat senjata kalau zaman dulu dengan pedang, lembing, anak panah dan sebagainya, kalau bukan daripada tukang besi. Jadi itu sebagai contoh perbandingan, ya. Bukan tuntutan supaya kita jual minyak wangi dan sebagainya. Bukan tuntutan supaya kita menjual minyak wangi dan tegahan daripada jadi tukang besi. Itu bukan maksud hadis Nabi itu, ya. Sebaliknya hanya sebagai contoh perbandingan, ya. Wallahu a'lam. Seterusnya ada soalan daripada Cik Siti Ngalim. Dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, macam Ustaz sebut tadi, kita kena pilih kawan dan sahabat. Kalau macam di pejabat, kalau kita memang tak bersembang dengan orang di pejabat, khususnya yang berlainan jantina, mereka akan terasa kita sombong dan angkuh. Tapi kita semua tak suka sembang, bukan sebab mereka orang tak baik. Soalan, berdosa tak kalau kita buat orang rasa macam tu, menjadi sebab orang bersangka tak baik dengan kita? Adapun kalau rakan sepejabat yang berlainan jantina, saya ingat ini dah masuk dalam bab halal haram. Ini dah masuk dalam bab, ya,
boleh tak boleh. Jadi kalau dalam bab interaksi antara antara jantina yang berlawanan, ada ketetapan dan garis panduan. Dan secara dasarnya di syariat menegah antara pergaulan bebas. Syariat menegah antara interaksi antara dua orang yang bukan mahram secara bebas, yakni interaksi tanpa ada keperluan, seperti berbual-bual, ya, berlawak, berjenaka, ya, bersenda-senda dan sebagainya. Ini bertentangan dengan syarak. Kenapa? Kerana dia akan membuka pintu fitnah, ya. Jadi kalau bersembang kosong, memang ditegah. Bersembang kosong maknanya bersembang tanpa ada keperluan. Itu satu yang ditegah, ya, sebaiknya dielakkan. Kenapa? Kerana dia akan membuka pintu fitnah. Ya, ini yang Allah kata dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, dan jangan kamu dekati zina. Dan zina dia ada muqaddimah dia. Bermula dengan pandangan mata, kemudian senyuman, kemudian memberi salam, setelah itu berbual-bual, dan setelah itu bertemu, dan kemuncaknya zina, ya, wal'iyadu billah. Jadi kita kena ambil maklum tentang perkara-perkara ini, ya. Cuma tak, adapun kalau dalam bab, ya, kalau dalam bab soal kerja, ya, soal yang memang perlu, maka itu insya-Allah dikecualikan. Tetapi pun kita kata sekadarnya. Maknanya kalau dalam bab kerja, sekadarnya, ya, kita ini antara interaksi antara dua orang yang bukan mahram. Jadi soalan tadi, berdosa tak kalau kita buat orang rasa macam tu? Apa pandangan orang terhadap kita, itu satu perkara. Apa yang kita utamakan ialah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pandangan Allah atas kita, itu yang lebih utama. Sekadar orang menganggap kita sombong dan angkuh, sedangkan kita melakukan satu tindakan kerana mencari keridaan Allah, maka kita kata pedulikan dengan apa orang kata. Apa yang penting ialah kita mencari keridaan Allah, ya. Jadi tak timbul perkara tersebut, ya. Jauh sekali daripada berdosa. Selagi mana, ya, kita melakukan satu tindakan kerana mengikut aturan syarak, kita diberi pahala. Jauh sekali daripada mendapat dosa, kita mendapat pahala. Malah kalau kita melanggari batasan syarak itu, kita akan terjebak dalam dosa. Walaupun orang menganggap bahawa kita ni orang yang baik, walaupun orang menganggap bahawa kita ni adalah rakan sosial yang hebat, yang pandai berbual, orang yang mesra, mudah bergaul, tetapi kita terjebak dalam hal-hal yang bertentangan dengan syarak. Apa gunanya? Di situ, waktu itu kita akan terus menambah menjana dosa, mengundang kemurkaan Allah. Walaupun waktu itu orang-orang suka, orang-orang di sekeliling kita semua, ya, gembira dengan kita, memuji kita dan sebagainya. Jadi apa yang kita kena utamakan ialah ketetapan syarak, keredaan Allah berbanding apa yang diinginkan oleh manusia di sekeliling. Kemudian ada soalan lagi, soalan yang tak berkaitan. Adakah doa buka majlis yang khas? Kalau dari segi doa, tidak ada doa, ya, tidak ada doa khas untuk buka majlis. Sebaliknya, apa yang dibacakan oleh Nabi SAW ialah khutbatul hajah yang biasa kita baca di awal setiap kuliah kita, ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, amma ba'd. Ini muqaddimah. Bahkan ada terselit doa, ya, di awal muqaddimah yang kita baca tadi, ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh, ya. Segala puji bagi Allah, kita memuji Allah dan kita beristighfar
kepada Allah, ya, atau daripada Allah. Kita beristighfar kepada Allah, ya. Jadi ada doa di situ dan dinamakan ya sebagai khutbatul hajah. Adapun doa khas selain daripada itu, jawapannya tidak ada, ya. Apakah kaedah-kaedah? Ada soalan daripada saudara Syahruddin Sukardi. Dia kata, apakah kaedah-kaedah dalam mencari kawan yang baik? Ya, kawan yakni teman rapat. Kawan di sini maknanya orang yang kita berdamping dengannya. Kawan di sini maknanya orang yang kita bertukar-tukar pendapat. Kawan di sini maknanya orang yang kita terima nasihat dia. Kawan di sini maknanya orang yang kita luahkan kepada dia masalah kita. Kalau kita ada masalah, maknanya kita nak dapatkan pandangan, kita nak dapat tunjuk ajar daripada dia. Sebab perkara-perkara macam ni kita tak boleh nak luahkan dengan orang-orang sebarangan. Itu menyalahi kebijaksanaan. Jadi, apakah kaedah-kaedah dalam mencari kawan yang baik? Secara dasarnya, kita diperintahkan supaya berteman dengan orang yang salih. Dan kita kena tahulah apa tu teman yang salih dulu. Kita kena bezakanlah antara orang yang salih dengan orang yang talih, teman yang baik dengan teman yang buruk. Kita kena bezakan antara baik dan buruk itu terlebih dahulu supaya kita akan dapat mengenal pasti orang-orangnya. Kalau bagi kita orang yang mendatangi bomoh kita anggap dia baik, kalau orang yang ada ilmu sihir misalnya kita anggap dia hebat, ini contohlah. Ini akan mengakibatkan kayu ukur kita jadi tunggang terbalik. Jadi perlu kepada ilmu. Kalau nak teman yang baik, tidak dinafikan dia perlu kepada asas ilmu agama. Dan kuliah-kuliah seperti ini antara caranya kita menambahkan ilmu kita, insya-Allah. Ya, perlu kepada ilmu supaya kita dapat membezakan antara yang baik dan buruk, dan seterusnya kita akan dapat bezakan antara kawan yang baik dengan kawan yang buruk. Maka kita akan berkawan dengan yang orang-orang yang baik tadi dan menjauhi orang-orang yang buruk. Apakah kaedah-kaedahnya? Kaedah-kaedahnya kembali kepada ilmu agama, ya. Ilmu agama. Dan saya kira kalau kita sebagai penuntut ilmu, lazimnya kita akan berteman dengan penuntut ilmu yang sama seperti kita. Sebab itu lumrahnya. Sebab kalau kita lihat seperti yang kita dah sebut di awal tadi, orang yang isap rokok dia akan kawan dengan siapa? Dia akan kawan dengan orang yang isap rokok. Orang yang dengar muzik dia akan kawan dengan siapa? Dengan orang yang dengar muzik. Orang yang mengumpat dia akan kawan dengan orang yang mengumpat. Bagaimana dengan penuntut ilmu? Bukankah penuntut ilmu dia akan berkawan dengan penuntut ilmu yang lain sepertinya? Jawapannya itulah lumrahnya, ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira sampai di situ sahaja untuk kita pada kali ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.